Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Masyaallah la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam program Fadilat A'mal. Majlis Ta'lim Fadilat A'mal. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia datang ke dunia hanya dengan satu cara, satu jalan. Tidak kira siapa pun dia. Orang di kota, orang di desa, orang terpelajar butuh huruf, datang ke dunia hanya dengan satu cara, satu jalan. Iaitu dengan cara kelahiran. Dan manusia akan pergi daripada dunia ini juga dengan satu cara, satu jalan. Iaitu dengan cara kematian. Di antara tempoh kelahiran dan kematian ada detik masa yang begitu getir dan penting. Kerana ia menjadi penentu kejayaan seseorang manusia sama ada berjaya selama-lamanya ataupun kegagalan yang mana gagal selama-lamanya, itu di kehidupan akhirat. Tempoh itu dipanggil sebagai tempoh kehidupan dunia. Disebabkan tempoh kehidupan dunia ini begitu penting menjadi penentu, maka Allah Jalla wa'ala mengutuskan para nabi, para rasul ke dunia untuk membimbing manusia menjalani kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Di situlah Allah Jalla wa'ala telah sediakan bagi Nabi SAW menjadi Nabi Allah. Dan baginda menerima wahyu di sana. Bahkan baginda telah tarbiyah, telah mendidik 124,000 orang para sahabat. Sehingga setiap daripada mereka yakin yang sama. La aisyah illa aishul akhirah. Jadi kebahagiaan lebih baik dan kebahagiaan akhirat. Maka sebab itu kita perlu memahami bagaimana kaedah taklim ataupun kaedah pendekatan didikan di zaman hayat Nabi SAW. Ada dua kaedah untuk kita dapatkan ilmu. Pertama, kaedah talaki. Seorang mengajar, yang lain dengar. Ini berlaku di masjid Nabi SAW. Nabi mengajar, sahabat dengar. Sebab itu, ma'iyyatar Rasul, kebersamaan dengan Nabi itu 3. Sama ada pernah keluar dakwah dengan Nabi, ataupun pernah pergi qital perang dengan Nabi, ataupun duduk majlis ilmu Nabi. Salah satu daripada 3 ni kalau ada, termasuk ciri-ciri para sahabat. Dan kaedah kedua untuk mendapatkan ilmu yang dibuat oleh para sahabat, iaitu dengan suhbah, berdamping. Sebab itu sahabat dipanggil dengan nama sahabat, sebab mereka bersuhbah dengan Nabi, berdamping dengan Nabi, berkhidmat dengan Nabi. Dengan kaedah berdamping dengan Nabi, mereka dapat ilmu seterus daripada Nabi SAW. Bahkan amalan ta'lim majlis ilmu yang berlaku di Masjid Nabawi, bukan sahaja mereka dapat di Masjid Nabawi dan hanya sekadar dengar menjadi halwa telinga, tetapi mereka dengar di Masjid Nabawi daripada Nabi. Mereka pulang ke rumah, mereka kumpul keluarga mereka dan ceritakan kepada keluarga mereka apa yang mereka dengar daripada Nabi SAW. Sebab itu pepatah Arab mengatakan baiti jannati, rumahku syurgaku. Bukan jadikan rumah dihias sampai macam nak syurga kan, katil yang cantik, rambut yang cantik. Bukan itu maksud dia. Baiti jannati membawa amalan syurga, iaitu amalan Masjid Nabawi ke rumah mereka. Itu dimaksudkan baiti jannati, rumahku syurgaku. Jadi tuan-tuan, di zaman kita ini Nabi telah wafat, yang mana kitab-kitab hadis Nabi, sabdaan-sabdaan Nabi telah dibukukan oleh para alim ulama. Ada banyak kitab-kitab hadis yang disusun oleh para alim ulama. Termasuklah kitab yang dikarang oleh Hazrat Raisul Muhaddisin Syekhul Hadis Maulana Zakaria Dahlawi As-Siddiqi rahimahullahu ta'ala mengarang kitab Fadilat A'mal. Jadi tuan-tuan, bukan calon-calon orang yang ini orang pelekehkan kitab Fadilat A'mal ni, kitab apa ni? Tuan-tuan, yang karang tu bukan calon-calon orang. Kealiman beliau sehingga beliau mampu menyusun kitab Fadilat A'mal yang mana boleh dia baca oleh semua lapisan masyarakat. Budak-budak pun boleh baca, Masya Allah. Nak bagi tahu alimnya beliau. Kalau nak cerita pasal kitab-kitab yang hebat-hebat, beliau ada kitab karangan yang hebat-hebat. Tapi kitab Fadilat A'mal ni disusun untuk pembacaan umum semua lapisan masyarakat. Semua lapisan umum boleh baca. Dekat rumah, dekat masjid, dekat pejabat, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, perlu untuk kita usahakan di rumah kita dan di masjid kita ada pembacaan kitab Fadilat A'mal. Yang mana ini majlis dipanggil majlis ta'lim bacaan hadis. Kita ambil satu waktu, sama ada lepas subuh ataupun lepas isyak, di rumah kita.
Kumpul keluarga kita, bacakan hadis ini. Mungkin permulaan satu hadis. Lama kelamaan ulama kata kalau maksima pun setengah jam. Kita bersama keluarga kita mendengar bacaan hadis. Tuan-tuan, kita pernah kumpul keluarga kita tengok drama filem. Kadang-kadang kita tengok cerita-cerita Cina, kan? Cerita-cerita Korea, cerita Hindustan. Sampai 3 jam, Masya Allah. Tahu-tahu dah habis dah. Tapi tuan-tuan, ini setengah jam je. Setengah jam. Itu pun 5 minit pertama dah dapat sakinah dah. Ketenangan, Masya Allah. Sebab apa? Memang janji Allah Subhanahu Wa Taala orang yang hidupkan majlis taklim dalam rumah dia, tuan-tuan. Allah Taala akan turunkan 3 perkara dalam rumah tangga dia. Pertama, rahmat. Dengan rahmat yang turun, hidup keluarga kita akan berkasih sayang. Hari ini sebabkan rahmat tak ada, sebabkan benda kecil ia bergaduh. Bini masak tom yam rasa singgang, bergaduh. Sedangkan kalau rahmat rumah tangga, bila mana bini masak rasa Masya Allah singgang sekalipun, suami akan kata, ya Allah bang, ya Allah sayang, sedapnya Masya Allah, tom yam 2 rasa. Ini rahmat. Allah akan turunkan. Kedua, apa itu? Keberkatan. Yang ketiga, Allah Taala turunkan sakinah. Dengan sakinah yang turun, ketenangan akan berlaku. Dan Allah akan mencahayakan hati keluarga kita. Begitu tuan-tuan, kalau kita buat di masjid, itu juga akan berlaku. Orang kampung kita akan terbit di hati mereka nur Quran dan nur hadis. Suasana kampung akan jadi seperti kampung Madinah di zaman hayat Nabi SAW. Tuan-tuan, perlu diketahui bahawa bacaan hadis di rumah ini bukan saja-saja kita buat, tetapi ini merupakan perintah Allah. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bacakanlah di rumah kamu, kata Allah, ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Maka sebab itu penting untuk kita buat perkara ini, tuan-tuan. Kelebihan begitu banyak dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah SWT terima kita semua. Dan kaedah dia, tuan-tuan, kita mulakan dengan bismillah, selawat. Kita ambil uduk, Masya Allah, pakai wangi-wangian. Dan setelah habis bacaan hadis, kita bertukar-tukarlah baca. Hari ini kita baca, esok isteri baca, Kak Long baca, Abang Ah baca, tukar-tukar semua baca. Nak tutup nanti kita beritahu apa yang kita dengar, dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Kita sudahi dengan Kafaratul Majlis dan Surah Wal-As. Yang ni kita baca tiap-tiap hari dan kita tutup dengan ayat tadi. Semoga Allah terima kita semua. Moga-moga Allah SWT memberkati kehidupan kita dunia dan akhirat, dan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan seperti para sahabat. Laki-laki kita jadi seperti laki-laki zaman sahabat. Wanita-wanita kita seperti wanita-wanita zaman sahabat. Anak-anak kita seperti anak-anak zaman sahabat. Rumah-rumah kita seperti rumah-rumah para sahabat. Kampung-kampung kita jadi seperti kampung sahabat, iaitu di Madinatul Munawwarah. Moga Allah terima kasih semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, di zaman Nabi SAW, bila Nabi SAW dirikan masjid, bukan setakat dirikan masjid, Nabi SAW akan hidupkan amalan dalam masjid itu. Ulama beritahu Nabi SAW telah hidupkan 4 amalan. Pertama, dakwah. Kedua, taklim wa taklum. Yang ketiga, ibadat. Yang keempat, khidmat. Apa natijah dia bila 4 amalan ini hidup dalam masjid? Dia mengeluarkan orang-orang yang Allah hebat, orang yang takwa, mengeluarkan ini. Sahabat-sahabat ni semua graduan daripada Masjid Nabawi. Di dalam masjid ni dia ada harkat dakwah, harkat taklim. Harkat taklim ni dia agak ajar mengajar. Mana yang baru masuk Islam, dia ajarkan tentang macam mana nak semayang, macam mana nak baca Quran. Dan mereka ni bukan hanya hidupkan amalan ni dalam masjid. Mereka telah hidup juga di rumah. Sampaikan ni rumah-rumah di zaman sahabat ni seperti macam masjid. Bayang tu. Ini yang dikatakan rumahku, syurgaku. Sebab apa? Mereka telah bawa amalan masjid tu di rumah. Hari ini kita tak buat ni. Kita buat amalan masjid kan masjid. Tapi buat amalan lain dekat rumah kita. Amalan restoran dekat rumah kita. Allah. Amalan panggung wayang dekat rumah kita. Ya Allah. Jadi inilah maksud kita hari ini. Maksud taklim ni kita nak bawa ni. Bawa agama dalam rumah kita. Supaya rumah tangga kita ni kan, ubah anak-anak kita ni jadi anak-anak yang soleh. Kan, dengan ada kita bawa taklim ni dalam rumah. Jadi penting tuan-tuan. Kan? Penting. Hari ni kalau rumah kita adalah amalan ni, insya-Allah, yakin. Kita akan lihat perubahan
Sebab apabila kita ada majlis taklim di rumah, rahmat akan datang, berkat akan datang. Jadi carilah satu masa yang mana semua keluarga kita ada, kita kumpul dan kita bacalah taklim. Nak ulama nak kalau kita buat 5 amal dalam rumah ni. Apa amal dia? Baca taklim. Lepas tu kita buat harkah Quran. Sebab kita sebagai ayah ni kita kena tanggungjawab tentang bacaan anak-anak isteri kita ni. Tanggungjawab kita. Abah, bacalah ayat Quran mana-mana surah ke mana-mana. Lepas tu kita buat harkah muzakarah tentang 6 sifat sahabat. Sebab kita ni nak berjaya, kita kena ikut orang dah berjaya. Betul tak? Siapa dah orang yang berjaya selain pada Nabi-Nabi? Lain tak, bukan sahabat-sahabat. Kita pun semua nak reda Allah. Jadi kita kena ikutlah. Contohlah orang-orang yang dapat keredaan Allah. Sahabat-sahabat. Lepas tu apa? Kita buat mesyuarat. Mesyuarat. Penting ada mesyuarat dalam rumah. Besok nak buat apa? Besok siapa nak baca kitab ni? Lepas tu kita ada apa? Tashkil menashkil. Ni apa perkataan baru? Apa tashkil pula? Tashkil makna sediakan keluarga kita untuk nak bagi masa diri untuk agama Allah SWT. Jadi ini 5 amal kalau wujud dalam rumah tangga kita ni, barulah kita akan lihat rumahku, syurgaku. Jadi macam mana tuan-tuan? Sedia tak untuk nak berubahkan rumah tangga kita? Jadi amalan-amalan apa? Taman-taman syurga dalam rumah tangga kita. Masya Allah. Semua ni kita akan dapat apa? Dapat lihat di dalam Nurflix. Jangan lupa. Tonton lihat. Di siaran apa? Di Nurflix kan. Siaran apa? Taklim. Masya Allah. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.